Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami akan membuat pembentangan untuk subjek EBPM 3303, pengurusan risiko projek. Topik yang akan dibentangkan ialah tentang kepentingan keselamatan pekerja dalam sektor pembinaan. Sebelum itu, saya memperkenalkan ahli kumpulan saya, iaitu kumpulan Trio 2020, terdiri daripada 3 orang, iaitu saya sendiri, Khairi Adli bin Mak Yusof dari Pusat Pembelajaran OUM Shah Alam. Pembentang kedua ialah Syariman bin Muhammad daripada OUM Johor Bahru. Pembentang ketiga ataupun terakhir ialah Khairul Amir bin Mak Yusof dari OUM Shah Alam. Langkah pertama, kami akan menjelaskan tentang isu keselamatan pekerja. Berdasarkan perbincangan yang telah dibuat, kami mendapati masalah keselamatan pekerja dalam sektor pembinaan perlu dipandang serius oleh semua pihak. Kenapa ia perlu dipandang serius? Kerana ia memberi impak yang besar kepada pekerja itu sendiri, nama baik syarikat dan kos yang perlu ditanggung jika melibatkan kemalangan jiwa. Kebanyakan kes kemalangan di tapak pembinaan melibatkan kemalangan di tempat tinggi. Contohnya di atas bumbung, tersadung atau tergelincir. Contohnya menggunakan kasut yang tidak sesuai. Yang ketiga, objek jatuh seperti kren tumbang. Tempat tinggi di tapak pembinaan mempunyai definisi tersendiri, iaitu Work Act High Regulation 2005. Di UK mentakrifkan kerja di tempat tinggi sebagai kerja di mana-mana tempat, termasuk suatu tempat di atas atau di bawah tanah. Yang kedua, menggunakan laluan keluar atau masuk di mana-mana tempat semasa bekerja, kecuali menggunakan tangga di tempat kerja kekal, di mana jika langkah-langkah yang dikehendaki oleh peraturan-peraturan ini tidak diambil, seseorang boleh jatuh pada jarak yang mungkin boleh menyebabkan kecederaan diri. Terdapat beberapa kes. Contohnya, satu kes ni, seorang pekerja binaan warga Bangladesh berumur lingkungan 30-an telah terkorban dalam satu kemalangan yang berlaku di sebuah tapak pembinaan di Klebang, Melaka. Ketika kejadian tersebut, mangsa sedang membuka acuan untuk tangki kumbahan najis yang kedalamannya berukuran kira-kira 6 meter. Mangsa meninggal dunia serta merta selepas terjatuh dari perancah yang digunakan untuk berdiri, dan maklumat mendapati perancah tersebut tidak stabil. Kes kedua melibatkan objek jatuh, iaitu sebuah kren tumbang di tapak binaan di Jalan 2/48A, Bandar Baru Sentul, Kuala Lumpur, menyebabkan 4 individu termasuk seorang bayi lelaki berusia 3 bulan cedera selepas sebuah kren menghempap sebuah rumah. Kemalangan seperti ini bukan hanya melibatkan pekerja, malah orang awam turut terpalit dan menjadi mangsa sehingga memberi kecederaan. Malah terdapat juga kes yang meragut nyawa. Dalam hal ini, siapakah yang perlu dipersalahkan? Isu ini tidak boleh menyalahkan takdir sepenuhnya. Jika dibendung dan mengambil langkah terbaik, ia boleh mengurangkan risiko keselamatan di tapak pembinaan. Seterusnya kita masuk langkah kedua, iaitu penentuan teori dan model untuk punca masalah keselamatan pekerja, iaitu teori Heinrich Domino dan model sistem teori. Teori Heinrich Domino diperkenalkan oleh Herbert W. Heinrich pada sekitar tahun 1930-an. Sebelum teori Heinrich ini diperkenalkan, banyak kemalangan masa lalu dikatakan sebagai kehendak Tuhan, atau kata lain sebagai takdir Tuhan, dan tiada yang boleh kita lakukan untuk mengelaknya.
Sehinggalah Heinrich mengambil keputusan untuk menyelidik rekod-rekod kemalangan dan menemui fakta bahawa hampir 90% daripada kemalangan yang berlaku adalah punca dari kelakuan kerja yang tidak selamat. Menurut teori ini, kecederaan daripada kemalangan adalah hasil daripada beberapa rentetan peristiwa yang berhubung kait antara satu sama lain berdasarkan kepada 5 faktor domino. Kemalangan merupakan salah satu daripada rentetan tersebut. Heinrich mengatakan kecederaan adalah disebabkan oleh ancestry and social environment. Ia lebih menjurus kepada orang yang bersifat keras kepala atau mempunyai sifat tidak baik yang diperolehi kerana faktor keturunan, pengaruh keadaan sekeliling dan pendidikan yang mengakibatkan seorang bekerja kurang hati-hati dan banyak membuat kesalahan. Yang kedua, fall of person merupakan tindakan yang salah dalam melakukan pekerjaan oleh pekerja itu sendiri. Yang ketiga, unsafe act and or mechanical or physical hazard yang menerangkan bahawa tindakan yang berbahaya disertai bahaya mekanikal dan fizikal yang lain memudahkan terjadinya rangkaian berikutnya. Yang keempat, accident merupakan peristiwa kemalangan yang menimpa pekerja dan diikuti dengan pelbagai kerugian. Yang kelima, injury, kemalangan yang mengakibatkan cedera atau luka ringan atau berat, kecacatan dan bahkan kematian. Okey, menurut Heinrich, kunci utama untuk mencegah kemalangan di tempat kerja adalah dengan menangani sikap dan kondisi yang berbahaya. Sesuai dengan analogi kesan domino, jika faktor ketiga dapat dihapuskan, semua kemalangan di tempat kerja dapat dielakkan. Dalam erti kata lain, faktor ketiga memain peranan yang penting untuk menghapuskan selebihnya 4 faktor yang lain. Sekiranya faktor pertama dan kedua dihapuskan, ini tidak akan menyebabkan jatuhnya semua faktor. Terdapat gap atau jarak daripada faktor kedua dengan faktor keempat. Jika faktor kedua jatuh, ini tidak akan sampai meruntuhkan faktor keempat. Oleh itu, secara ringkasnya, kemalangan di tempat pembinaan dapat dielakkan jika punca utama iaitu unsafe act and or mechanical or physical hazard dapat ditangani. Namun, kekurangan yang terdapat dalam teori ini mengecualikan pihak pengurusan daripada sebarang kesalahan dan meletakkan beban sepenuhnya kepada mangsa, bukannya pada kelemahan sistem pengurusan. Okey, seterusnya kita melihat model sistem Frenzer. Model sistem teori ini mencadangkan tentang penilaian yang tepat tentang bahaya kumulatif semasa interaksi 3 sistem iaitu mesin, pekerja serta persekitaran. Malah model ini memberi panduan untuk membuat penilaian risiko sebelum mengambil keputusan untuk kerja yang dilakukan. Sesuatu tugasan itu tidak berjaya jika tiada interaksi yang baik antara 3 sistem ini iaitu mesin, pekerja dan persekitaran. Jadi model ini turut menekankan kepada pekerja itu sendiri untuk menjaga keselamatan ketika berada di tapak pembinaan. Sekian, terima kasih. Dan seterusnya langkah ketiga dan keempat saya akan memberi kepada rakan saya iaitu Muhammad Syariman bin Muhammad. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Syahriman bin Muhammad. So, untuk subjek pada kali ini, pengurusan risiko projek EBPM 3303, kumpulan trio 2020. So, kumpulan ini ada 3 anggota. Yang pertama, Khairil Azli bin Muhammad Yusof, Pusat Pembelajaran OUM Shah Alam. Saya sendiri, Syahriman bin Muhammad, Pusat Pembelajaran OUM Johor Bahru. Dan Encik Khairul Amir bin Muhammad Yusof, Pusat Pembelajaran OUM Shah Alam. So, terima kasih pada pengenalan yang telah diberikan oleh Encik Khairul Amir bin Muhammad Yusof pada video yang pertama bagi subjek pengurusan risiko projek EBPM 3303 ini. Okay, untuk slide seterusnya, iaitu pada langkah 3 dan 4, video ini akan ada terbagi pada 2 fasa. So, fasa pertama ni, nama saya Syahriman bin Muhammad, 8205806547, OUM Johor Bahru. Saya akan menerangkan dengan untuk langkah 3 dan langkah 4 lah. So, slide seterusnya, langkah 3, analisis punca. So, seperti yang telah diterangkan oleh kolik saya pada yang video pertama, kebanyakan kes kemenangan di projek tapak pembinaan, kumpulan kami memfokuskan pada 3 tajuk, iaitu kemalangan di tempat tinggi, tersadung dan tergelincir dan objek jatuh. So, analisis punca, jatuh dari tempat tinggi. Sektor pembinaan adalah industri yang paling berbahaya. Pekerja di tapak pembinaan mempunyai kadar kematian yang tinggi. Jatuh dari tempat tinggi merupakan penyebab kematian yang paling kerap di tapak pembinaan. Dan walaupun sejumlah besar penjajikan untuk langkah keselamatan, masih banyak kes-kes kemalangan di tempat pembinaan lanjutan daripada faktor ini. So, ini analisis punca jatuh dari tempat tinggi. So, bahaya kejatuhan merupakan bahaya yang terdapat di hampir setiap tempat kerja dan banyak pekerja terdahulu di setiap ini setiap hari. Kejatuhan adalah menyebabkan kematian nombor 1 di tempat pembinaan, di mana hampir 56% daripada semua kematian. Bahaya jatuh adalah apa-apa yang ditapak yang boleh menyebabkan kehilangan keseimbangan. Mana-mana permukaan yang berjalan atau pekerja boleh menjadi bahaya jatuh. Lokasi kerja dengan ketinggian 4 kaki atau lebih merupakan risiko yang tinggi kepada pekerja. So, kemalangan jatuh dengan keadaan kesihatan, saya ada sharekan kat sini, di mana nombor 4 ini adalah kadar kesihatan pekerja, yang mana bila sekiranya seseorang pekerja itu sihat, 1 daripada 10 pekerja itu akan berpotensi untuk jatuh dan seterusnya. So, jatuh dari tempat tinggi, kejatuhan jatuh semasa reaksi. Dalam satu saat, apabila seseorang itu jatuh dari ketinggian 16 kaki, tindak berat pada badan yang baik adalah bersamaan dengan 0.5 saat. Jarak perjalanan dalam 0.5 saat adalah bersamaan dengan 4 kaki. Dan pada yang sama, badan seorang bertabalan seorang itu akan berada pada 4 kaki di bawah lokasi seorang itu berdiri sebelum ia jatuh. Analisis punca, berapa lama masa yang diperlukan untuk jatuh. Ini adalah pamphlet yang saya sharekan. Analisis punca yang kedua, iaitu tersadung atau tergelincir. Tergelincir berlaku di mana terdapat sedikit geseran atau daya tarikan yang antara kasut dan permukaan jalan. Penyebab tersadung yang biasa berlaku adalah permukaan basah atau minyak, tumpahan sekali-sekala, bahaya cuaca, permukaan jalan licin. Tersadung berlaku apabila kaki anda bertembung memukul objek yang menyebabkan anda kehilangan keseimbangan dan hingga jatuh. Penyebab tersadung adalah pandangan terhalang, lighting, pencahayaan yang lemah, sikap cuai dan tergesa-gesa ketika bekerja, kabel yang tidak ditutup di tapak dan permukaan jalan yang tidak rata. Analisis punca, objek jatuh. Objek jatuh ada risiko yang tinggi ketika seorang bekerja di bawah kren, perancah atau sebagainya. Terdapat bahaya dari objek yang terbang ketika alat-alat elektrik yang menyebabkan benda-benda kejadian boleh berkisar dari lecet ringan hingga gagal otak, kebutaan dan kematian. Bekerja boleh berjalan di bawah muka kerja yang tinggi boleh menyebabkan seorang berhati risiko objek jatuh. Analisis punca objek jatuh, bahan yang dipindahkan ke atas mendedahkan seorang pada benda yang jatuh, menyimpan semua alatan, lokasi bahaya mestilah dibarikade, tanda keselamatan yang jelas, gunakan jaringan serpihan atau kanopi untuk mengangkat dan memasukkan yang jatuh.
Okay, bismillahirrahmanirrahim. Untuk analisis punca objek jatuh, bahan yang dipindahkan ke atas merendahkan seorang pada benda yang jatuh, menyimpan semua alatan dan bahan yang kerja untuk mengelakkan jatuh. Lokasi bahaya mestilah dibariket dan mempunyai tanda keselamatan yang jelas dan mencukupi. Gunakan jaring untuk platform ataupun kanopi untuk memisahkan benda yang jatuh. So seterusnya, analisis punca untuk objek jatuh, ini adalah fakta yang perlu diketahui oleh setiap pekerja. Objek pekerjaan yang jatuh dari 20 meter akan menghentam tanah dalam masa 2 saat dengan kelajuan 72 km sejam. Yang keduanya, objek yang sama jatuh dari 35 meter akan menghentam tanah dalam 3 saat dengan kelajuan 107 km sejam. Dan objek 60 gram yang jatuh dari 70 meter berpotensi menembus topi keselamatan pekerja. Analisis punca jatuh, objek yang jatuh adalah bahaya besar di banyak tempat pembinaan. Satu alatan atau objek yang biasa seperti papas panah, batang rebar atau mutar skru yang terletak di platform perancah boleh menyebabkan kejadian serius jika ia jatuh dan terkena pekerja. Langkah 4, mengkaji. Kita pergi pada langkah 4 iaitu mengkaji untuk penyelesaian bagi tiga faktor yang telah dipercakap di atas. Bagaimana anda mengelakkan risiko bahaya? Yang pertamanya, pekerja mestilah memakai topi keras atau safety hat yang telah diberikan oleh pihak syarikat. Susun bahan untuk mengelakkan gelongsor, jatuh atau runtuh. Gunakan langkah perlindungan seperti papan kaki dan jari yang sepihan. Kekalkan alat dan peralatan dan pastikan lokasinya untuk mengelakkan barang jatuh di bawah kawasan kerja. Seterusnya, gunakan cermin mata dan keselamatan kacamata, pelindung muka, lain-lain alat yang boleh menyebabkan debu-debu berterbangan atau sepertinya. Periksa alat seperti gergaji dan memastikan bahawa pelindung berada dalam keadaan baik. Pastikan setiap pekerja dilatih dalam mengoperasikan setiap peralatan yang digerakkan dan dengan betul. Langkah 4, kita seterusnya untuk mengkaji dan penyelesaian, iaitu pencegahan kemalangan, mengamalkan sikap positif dan rela terhadap keselamatan dan menjadikan persekaran tempat kerja yang lebih selamat. Merancang kerja dan cari bahaya yang berpotensi. Yang keduanya, setiap tugas akan punya bahaya dan hazard yang berbeza. Untuk peralatan pelindung diri PPE mestilah dipakai sentiasa oleh setiap pekerja di tapak, yang mana safety vest terdapat mestilah sentiasa dipakai di tapak untuk mengelakkan bahaya yang terdapat di overhead. Bahaya overhead misalnya adalah objek jatuh yang terbang atau objek yang mungkin anda hadapi. Penyimpanan bahan, simpan dengan selamat sehingga tidak jatuh pada pekerja lain. So, sampai sini saya pembentangan saya untuk langkah 3 dan langkah 4. Langkah 5, 6 dan seterusnya akan dibentangkan oleh ahli kumpulan saya yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Khairul Amir bin Mat Yusof, adalah pelajar OUM Shah Alam. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan kumpulan iaitu Khairil dan Syariman kerana membentangkan langkah 1 sehingga langkah 4. So hari ini, saya akan membentangkan untuk langkah seterusnya iaitu langkah 5. Objektif pada tugasan, dan langkah ke-6 adalah kajian kendiri tentang objektif tugasan, dan juga kesimpulan daripada kajian yang dijalankan mengenai punca kemalangan dan juga pencegahan kemalangan di tapak pembinaan. Langkah yang kelima ialah objektif tugasan. So apa yang kami dapat objektif daripada tugasan ini ialah kami dapat mengenal pasti kemalangan yang sering berlaku di tapak pembinaan bangunan, dan kami dapat mengenal pasti jenis-jenis kemalangan yang dikeluarkan oleh JKKP dalam statistiknya. Kemalangan maut paling tinggi adalah jatuh dari tempat tinggi,
objek jatuh, tergelincir atau tersadung. Di samping itu, kami dapat mengenal ataupun mengaitkan teori dengan kemalangan, iaitu teori domino Heinrich dan juga model teori sistem daripada R.J. Ferenczi, dan juga kami dapat mencari jalan penyelesaian untuk mengurangkan kadar kemalangan, kaedah-kaedah yang kami telah temui. Langkah ke-6 ialah kajian kendiri yang dibuat daripada objektif tugasan. Yang pertama sekali, itu trend kemalangan. Trend ini bukan perkara baru dalam industri pembinaan berlaku, tapi ia berlaku di seluruh dunia dan sejak daripada zaman dahulu lagi. Dan terciptanya lah teori domino Heinrich, di mana hasil kajian Heinrich mendapati 90% punca kemalangan adalah kelakuan tidak selamat oleh pekerja. Kemudian boleh dikaitkan dengan model teori sistem daripada Ferenczi, di mana sistem merangkumi individu, mesin dan juga persekitaran. Kemalangan boleh berlaku ditentukan oleh tindak balas komponen dan juga perubahan interaksi, sama ada akan meningkat atau mengurangkan kemalangan. Jenis-jenis kemalangan yang sering berlaku dan paling tinggi ialah jatuh dari tempat tinggi, objek jatuh, tergelincir dan tersadung. Daripada kajian kendiri ini juga kami menemui kaedah pencegahan kemalangan. Yang pertama adalah penilaian risiko mesti ada di dalam setiap projek pembinaan. Yang pertama adalah kenal pasti kerja dan juga hazard bahaya, melakukan analisis risiko sebelum dan semasa kerja dijalankan. Jika terdapat hazard yang boleh disingkirkan, perlu disingkirkan. Kemudian memberi latihan praktikal pendedahan awal kerja yang perlu dilakukan sebelum kerja sebenar dijalankan. Yang ini adalah praktikal, biasa akan dilakukan oleh SHO, akan membuat praktikal di bawah bangunan sebelum sampai ke atas untuk kerja sebenar. Kemudian SHO ataupun penyelia keselamatan perlu pantau secara berterusan ketika proses kerja sedang dilakukan, dan juga perlu mengawal keadaan pekerja agar tidak tersasar dari aspek keselamatan, dan juga perlu memupuk disiplin terhadap pekerja untuk menyimpan alat kerja di tempat yang selamat agar tidak terjatuh ataupun dipijak, tergelincir oleh pekerja. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan kepada tugasan ini, dapat disimpulkan bahawa kadar kematian yang berlaku di tapak pembinaan setiap tahun adalah tinggi berbanding sektor pekerjaan yang lain. Ini diakui oleh Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja dengan mengeluarkan statistik pada setiap tahun. Di samping itu, kadar kemalangan penyumbang yang tertinggi adalah jatuh dari tempat tinggi, sama ada daripada perancah, daripada bangunan. Yang kedua adalah objek jatuh, sama ada yang jatuh daripada barang-barang, machinery, tool. Dan yang ketiga adalah tersadung ataupun tergelincir disebabkan kawasan yang gelap, juga lantai berminyak serta kasut yang digunakan oleh pekerja tidak sesuai. Dan yang kedua, pengurusan risiko. Setiap tapak pembinaan memerlukan pengurusan risiko. Penting untuk menilai tahap risiko keselamatan sebelum dan semasa kerja hazard dilakukan. Kemudian teori domino Heinrich dan model sistem Ferenczi ini dapat membuktikan bahawasanya
pekerja dan pihak pengurusan perlu memainkan peranan bersama di tapak bina bagi mengenangani masalah kemalangan yang sering berlaku ini, dan juga pencegahan. Daripada pencegahan, pengurusan memberi pendidikan dan latihan praktikal keselamatan dan kesihatan yang berterusan kepada pekerja, dan juga pengawasan oleh pihak keselamatan tapak bina supaya memastikan pekerja-pekerja keselamatannya terjamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.